Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam video pembelajaran dan juga panduan menjawab buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 150 dan buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 81 sehingga 83, tajuknya Catatan, Kemahiran Tata Bahasa, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk. Kita mulakan buku teks muka surat 150. Ini ialah paparan buku teks murid-murid muka surat 150. Kemahiran tata bahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk. Tajuknya Catatan, manakala aktivitinya membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk, murid-murid perlu ingat semula pelajaran kita yang lalu tentang membina ayat tunggal dan ayat majmuk ini. Kita pernah belajar tentang tajuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk ini sebelum ini. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk? Maksud ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh ayatnya, Hardip membaca buku. Contoh kedua, melukis, kegemaran Aimi. Manakala maksud ayat majmuk pula ialah cantuman dua ayat tunggal atau lebih. Dengan kata lain, ayat tunggal dicampur dengan satu lagi ayat tunggal akan membentuk ayat majmuk. Dan ayat-ayat ini dihubung dengan kata hubung, iaitulah kata hubung dan atau tetapi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ayat majmuk. Anis baca buku, ayat tunggal pertama. Aiza baca buku, ayat tunggal kedua. Mari kita bentuk ayat majmuk daripada dua ayat tunggal ini. Ayat majmuk yang dibentuk ialah Anis dan Aiza baca buku dengan meletakkan kata hubung dan. Baiklah murid-murid, mari kita baca cerita catatan ini. Kemudian kita akan bentuk kata ayat tunggal daripada setiap gambar dan juga frasa yang diberikan. Kemudian, kita akan bentuk ayat majmuk daripada ayat tunggal yang kita bina tadi berdasarkan kepada kata hubung yang diberikan di bahagian tengah. Kita baca cerita catatan. Aimi belajar mengurus wang sendiri semenjak kecil. Dia mendapat wang saku sebanyak RM10 setiap minggu. Tetapi, dia tidak menghabiskan wang itu. Dia berbelanja secara berhemat. Aimi menggunakan wang sakunya untuk membeli makanan atau alat tulis. Kadang-kadang dia menggunakan wang itu untuk urusan lain. Baiklah murid-murid, mari kita bentuk ayat tunggal berdasarkan kepada gambar dan juga frasa yang diberikan. Kemudian kita akan bentuk pula ayat majmuk daripada ayat tunggal yang kita bina nanti. Baiklah, gambar yang pertama. Ayat tunggal pertama yang boleh kita bina untuk gambar dan juga frasa ini ialah Aimi membeli beg. Ayat tunggal kedua, Aimi membeli penyepit baju. Manakala kata hubung yang diberikan ialah dan. Maka kata ayat majmuk yang boleh kita bina untuk kedua-dua ayat tunggal ini ialah Aimi membeli beg dan penyepit baju. Gambar yang kedua. Ayat tunggal pertama yang boleh kita bina untuk gambar dan juga frasa yang diberikan ialah Aimi menyimpan resit bayaran. Ayat tunggal kedua, Aimi mencatat perbelanjaan. Manakala kata hubung yang diberikan ialah atau, maka kita bina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal tadi. Aimi menyimpan resit bayaran atau mencatat perbelanjaan. Seterusnya, gambar yang ketiga. Ayat tunggal pertama yang boleh dibina berdasarkan gambar dan juga frasa yang diberikan ialah Aimi menyimpan wang ke dalam tabung. Ayat kedua, adiknya menyimpan wang ke dalam bank. Kata hubung yang diberikan ialah tetapi. Maka ayat majmuk yang boleh kita bina ialah Aimi menyimpan wang ke dalam tabung tetapi
Adiknya menyimpan di bank. Baiklah murid-murid, mari kita jawab buku aktiviti jilid 2 muka surat 81. Ini ialah paparan buku aktiviti murid-murid muka surat 81. Arahannya bina ayat berdasarkan gambar. Murid-murid diminta membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan di bahagian sebelah kiri ini. Bina ayat di bahagian sebelah kanan berdasarkan kepada frasa yang diberikan. Mari kita lihat soalan yang pertama sebagai contoh. Frasa yang diberikan ialah menyimpan. Maka ayat yang boleh dibina untuk gambar dan juga frasa ini ialah Hakimi menyimpan wang simpanannya di dalam bank. Seterusnya, gambar yang kedua. Frasa yang diberikan ialah buku catatan. Panduan jawapan, Maria menulis perbelanjaan hariannya dalam buku catatan. Seterusnya, frasa yang diberikan hadiah untuk. Maka panduan jawapannya, ibu membeli sebuah tabung sebagai hadiah untuk Aimi. Soalan yang keempat, dari rak buku. Panduan jawapannya ialah Rizal mengambil sebuah buku dari rak buku kanak-kanak. Baiklah, yang terakhir, mempunyai. Panduan jawapannya Hardip mempunyai wang simpanan sebanyak RM10. Kita teruskan muka surat 82. Arahannya ialah isi tempat kosong. Murid-murid diminta untuk mengisi tempat kosong yang bergaris dengan kata hubung yang diberikan ini. Di setiap ayat ada 2 kata hubung yang diberikan sebagaimana cikgu letakkan di dalam kotak merah ini. Murid-murid perlu pilih sama ada kata hubung di sebelah kiri ataupun kata hubung di sebelah kanan yang lebih sesuai untuk diletakkan di tempat bergaris kosong. Mari kita cuba jawab soalan ini sama-sama. Soalan yang pertama. Kimi, tempat kosong, ibunya ke pasar raya. Kimi dan ibunya ke pasar raya. Soalan kedua. Ibu Kimi memberikannya RM6 dalam bentuk wang kertas. Duit shilling. Ibu Kimi memberikan RM6 dalam bentuk wang kertas dan duit shilling. Seterusnya, soalan nombor 3. Kimi boleh membeli barang di bahagian alat tulis, tempat kosong di bahagian permainan. Kimi boleh membeli barang di bahagian alat tulis atau di bahagian permainan. Seterusnya, soalan nombor 4. Ibunya berpesan supaya dia membeli barang yang murah, tempat kosong bermutu. Ibunya berpesan supaya dia membeli barang yang murah tetapi bermutu. Soalan yang kelima. Kimi suka akan satu set permainan. Tempat kosong, dia tidak membelinya. Kata hubung yang diberikan ialah atau dan juga tetapi. Kita perlu pilih. Kimi suka akan satu set permainan tetapi dia tidak membelinya. Dan soalan yang terakhir. Dia tidak mahu membeli tempat kosong membelanjakan wangnya pada barang yang tidak penting. Kata hubung yang diberikan dan juga atau. Panduan jawapannya, dia tidak mahu membeli atau membelanjakan wangnya pada barang yang tidak penting. Itu ialah 6 jawapan yang telah cikgu berikan sebagai panduan. Cikgu mahu murid-murid cuba jawab untuk soalan nombor 7 dan juga soalan nombor 8. Pilih sama ada kata hubung di sebelah kiri atau di sebelah kanan untuk setiap soalan dan letakkan di tempat bergaris kosong. Bila murid-murid kita teruskan muka surat 83. Arahannya ialah lengkapkan petikan dengan kata hubung yang betul. Kita hendaklah membaca petikan yang diberikan di bahagian bawah ini. Kemudian, apabila berjumpa dengan garisan kosong, bermaksud kita perlu memasukkan ataupun melengkapkan dengan kata hubung yang betul. Kata hubung
yang telah diberikan sebagai panduan ialah dan, atau, tetapi. Murid-murid perlu masukkan sama ada 3 perkataan ini di tempat kosong. Mari kita baca dan lengkapkan cerita ini sama-sama. Di belakang rumah Mala ada sebuah pasar tani. Pasar itu dibuka pada hari Isnin dan Jumaat. Pasar tani itu menjual pelbagai jenis makanan tetapi tidak menjual barangan dapur. Makanan di pasar tani itu bukan sahaja segar tetapi juga murah. Para pembeli boleh menawar harga. Mereka boleh memilih untuk membeli atau tidak jika tidak berpuas hati dengan harga. Ibu Mala selalu membandingkan harga di pasaraya dengan di kedai sebelum membeli. Dia hanya membeli barang yang baik dan bermutu. Ini kerana dia mementingkan kesihatan suami dan anak-anaknya. Baik murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.